Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Projek 62. Di mana channel Projek 62 akan memaparkan tips penjagaan kereta, senggaraan kereta dan perbaikan kereta skala sederhana. Di mana sahabat semua boleh buat perbaikan kereta sendiri di rumah tanpa perlu hantar ke kedai. Okey, saya ada terbaca satu komen daripada sahabat kita juga. Komen sahabat kita tu, dia bertanya, kenapa kipas radiator yang tidak berpusing? Benda apa yang kita nak cek? Dan apakah punca-punca kipas radiator yang tidak berpusing? Kipas radiator adalah satu komponen yang paling penting di dalam sesebuah kenderaan, khususnya sistem penyejukan kereta. So, jika kipas radiator tidak berpusing, ia berpotensi besar untuk overheating. So, bila dah overheating, ia menelan kos yang besar untuk membaiki. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyumbang pada masalah tersebut. Okay? Dekat sini saya nak kongsi dekat sahabat semua beberapa faktor utama yang menjadi punca masalah kipas radiator yang tidak berpusing. Sebelum saya mengolah dengan lebih lanjut, saya berharap sahabat semua dapat menyokong channel Projek 62 dengan menekan butang subscribe, dan dengan itu saya lebih bersemangat untuk meneruskan konten-konten yang bermanfaat untuk sahabat semua. Check this out. Okey, yang pertama yang kita perlu cek adalah fuse. Okey. Fuse radiator fan ni, kedudukan dia di sini. Macam mana kita nak tahu? Berpandukan pada panduan yang dia bagi ni, kedudukan fuse kat mana? Di belakang kotak ni ada tulis. Okay. Radiator fan 30 ampere. So dekat sini kita tengok. 30 ampere. Itulah kedudukan radiator fan. Dekat sini. Okay. Fuse ni, kenapa fuse ni boleh putus? Jika fuse radiator fan putus adalah kemungkinan besar disebabkan oleh short circuit. Okey. Mungkin kerana radiator fan yang motor ni yang rosak, ataupun berlaku lita-lita pintas yang lain yang boleh menyebabkan fuse ini putus. So, ada juga yang tukar fuse yang lain 30 putus juga, dan dia tukar lagi yang lebih besar supaya tak putus. Itu salah. Bila kita tukar kepada fuse yang lebih besar, ianya akan mendatangkan mudarat. Akan mendatangkan kerosakan kepada komponen-komponen lain. Yang kedua, okey, yang kedua kita tengok dekat relay dia. Okey, buka relay dia, satu kat sini, dua dekat sini dan tiga dekat sini. Pembuka dia. So kita boleh angkat. Okey, ini adalah relay. Okey, yang ni. Ni adalah relay radiator fan. Okey. So relay ni kalau dia rosak, dia takkan bagi api lah. Dekat kipas. Ni untuk manual. Kalau auto, dia ada 3 biji relay. So untuk relay radiator fan, dia ada di tengah-tengah. Alright. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soket dia. Ini adalah soket masuk ke motor. Jadi soket ni kadang-kadang kipas ni tak pusing disebabkan oleh soket yang tak touch pada motor ni. So kadang-kadang kalau kita pusing-pusing, kita goyang-goyang dia, kipas kembali berpusing. Itu tandanya soket ni dia tak touch. Okey, yang keempat adalah motor. Okey, motor kipas. Motor radiator fan ni, kalau dia rosak, kita akan tukar barulah. Sebab dia one time use. Jadi, tak payahlah kita nak tukar carbon brush ke, nak tukar apa ke, tak payahlah. Sebab harga dia pun, dia tak mahal sangat, mampu milik. So, kalau dia rosak, better tukar baru terus. Okey, itu adalah punca yang keempat, motor radiator fan. Yang ketiga tadi soket ni. Yang keempat radiator fan. Dia berkait dua ni. Kalau dia ada api dekat sini, okey, kalau kita cek api dekat soket ada, tapi kipas tak pusing, bermakna benda ni yang rosak. Okey. Seterusnya adalah temperature sensor. Temperature sensor ni kedudukan dia kat sini. Okey. Ni tak nampak. Okey. Yang ni temperature sensor. So, temperature sensor ni dia berfungsi untuk menghantar signal kepada kipas radiator untuk berpusing apabila
suhu enjin mencapai suhu yang ditetapkan. Apabila suhu enjin mencapai tahap yang ditetapkan, maka dia akan hantar signal dekat kipas untuk berpusing. So, kalau dia gila, dia rosak, maka dia tak dapat nak hantar signal dekat radiator untuk berpusing secara automatik. Okey, untuk masalah lain pula, kipas radiator sentiasa berpusing walaupun enjin dah dimatikan. Itu pun boleh berpunca kepada temperature sensor. Sebabnya, bila dia rosak, dia hantar signal supaya kipas ni berpusing walaupun enjin sejuk. Bermakna dia memberi maklumat palsu dekat kipas ni. Sebab dia rosak. Okey. Okey, setakat tu saja perkongsian saya sebuah sedikit tentang punca masalah kipas radiator yang tidak berpusing. So, jika sahabat semua rasa video ni bermanfaat, subscribe, like dan share kepada sahabat kita yang lain. Alright, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan terima kasih.